Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya Cikgu Syuhaida akan mengajar kamu sejarah tahun 4, unit 9, pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Sebelum ini, kita telah belajar tentang tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka dalam unit 8. Sebelum kita meneruskan pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama lihat apakah sinopsis bagi unit ini. Kesultanan Melayu Melaka diasaskan oleh para miswara. Unit ini akan membincangkan tentang latar belakang dan rentetan peristiwa perjalanan pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Unit ini juga menjelaskan peristiwa pembukaan dan asal-usul nama Melaka daripada pelbagai sumber. Apakah yang akan kamu pelajari dalam unit ini? Dalam unit ini, kamu akan dapat menyatakan latar belakang pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Selain itu, kamu juga akan dapat menerangkan rentetan peristiwa perjalanan pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Yang ketiga, kamu juga akan dapat menjelaskan peristiwa pembukaan Melaka dan akhir sekali, kamu dapat menghuraikan asal-usul nama Melaka daripada pelbagai sumber. Sekarang, mari kita kenali pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Terdapat dua buah buku yang merekodkan tentang pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Buku tersebut ialah Sulalatus Salatin dan Suma Oriental. Berdasarkan dua sumber tersebut, para miswara atau Sultan Iskandar Shah ialah pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Dalam Sulalatus Salatin telah menyatakan bahawa Sultan Iskandar Shah merupakan pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Manakala dalam buku Suma Oriental pula, para miswara ialah pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Untuk pengetahuan kamu, Sulalatus Salatin juga dikenali sebagai sejarah Melayu yang naskahnya asal ditulis oleh Tun Sri Lanang. Manakala Suma Oriental merupakan sumber Portugis yang ditulis oleh Tom Pires. Sekarang kita kenali pula latar belakang para miswara. Para miswara merupakan seorang puteraja kerajaan Melayu dari Palembang. Kerajaan Majapahit mahu menyerang Palembang kerana para miswara cuba membebaskan Palembang daripada jajahan Majapahit. Para miswara bersama-sama dengan pengikut beliau terpaksa meninggalkan Palembang dan menuju ke Temasek kerana diserang oleh Majapahit. Pengalaman para miswara sebagai pemimpin yang bijaksana telah menyebabkan beliau mendapat sokongan pembesar dan pengikut yang setia. Untuk pengetahuan kamu, Temasek pada masa kini adalah negara Singapura. Selepas meninggalkan Palembang, para miswara bersama-sama dengan pengikutnya melalui pengembaraan yang penuh cabaran sehingga tiba di Temasek. Para miswara dan para pengikutnya menaiki kapal menuju ke Temasek dan bertemu dengan Temagi. Temagi merupakan wakil kerajaan Siam yang memerintah Temasek. Kedatangan para miswara disambut dengan baik oleh Temagi. Para miswara diizinkan oleh Temagi untuk menetap di Temasek. Walau bagaimanapun, para miswara mendapati Temasek sesuai untuk dijadikan kerajaan kerana kedudukannya yang sangat strategik. Para miswara telah merancang serangan ke atas Temagi kerana para miswara hendak menjadi pemerintah di Temasek. Hal ini telah menyebabkan Temagi dibunuh. Kerana Temagi telah dibunuh, kerajaan Siam sangat marah. Kerajaan Siam telah menyediakan kelengkapan peperangan untuk menyerang para miswara di Temasek. Bagi pemerintah Siam, hutang darah mesti dibayar dengan darah. Setelah mengetahui serangan Siam, para miswara berundur ke Muar bersama-sama dengan pengikutnya. Walau bagaimanapun, setelah sampai ke Muar, para miswara dapati kawasan tersebut tidak sesuai dijadikan pusat pemerintahan kerana terdapat banyak biawak di situ. Kemudian para miswara dan pengikutnya meninggalkan Muar dan meneruskan perjalanan ke Sening Ujung. Setelah sampai di Sening Ujung, para miswara telah melantik seorang daripada
pengikut-pengikutnya menjadi wakil pemerintah di Sening Ujung. Parameswara dan pengikutnya berlayar meninggalkan Sening Ujung dan sampai ke muara Sungai Bertam. Parameswara ternampak sebuah perkampungan nelayan lalu singgah di situ. Setelah kapal Parameswara mendarat di kampung tersebut, Parameswara dan pengikutnya keluar berburu. Parameswara menyaksikan anjing perburuannya ditendang oleh seekor pelanduk putih sehingga jatuh ke dalam sungai. Parameswara berpendapat tempat itu sungguh bertuah dan sesuai dijadikan kerajaan apabila melihat seekor haiwan yang kecil berjaya mengalahkan haiwan yang lebih besar. Parameswara mengambil keputusan untuk membuka sebuah kerajaan baharu sempena dengan nama Pokok Melaka tempat baginda bersandar. Peristiwa ini membuktikan kebijaksanaan Parameswara sebagai tokoh terbilang apabila beliau berjaya memilih tempat yang baik untuk membuka sebuah kerajaan yang baru. Peristiwa ini merupakan permulaan bagi terbinanya sebuah kerajaan Melayu Melaka yang terbilang. Sekarang kita akan bincangkan pula asal-usul nama Melaka daripada pelbagai sumber. Melaka dikenali dengan pelbagai nama yang diperoleh daripada pelbagai sumber. Antara sumber yang merekodkan asal-usul nama Melaka termasuklah sumber tempatan India, Arab dan Barat. Dalam Sulalatus Salatin menceritakan bahawa nama Melaka berasal daripada pokok Melaka, tempat Parameswara bersandar ketika pelanduk putih menendang anjingnya. Kata baginda, "Apa nama kayu tempat kita berdiri ini?" Maka sembah orang, "Kayu Melaka namanya tuanku, kayu ini." Maka titah baginda, "Jika demikian, Melakalah namanya negeri ini." Dari sumber Arab pula menyebut Melaka sebagai Malakat yang bermaksud perhimpunan segala dagang. Manakala dari sumber India, mengikut mitos Hindu menyatakan Melaka disebut Amalaka, iaitu pokok pertama yang tumbuh di alam semesta. Dan bagi sumber Oriental pula, nama Melaka berasal daripada perkataan Malakha yang bermaksud tempat perlindungan. Sekarang, mari kita lihat pula keistimewaan Melaka semasa pemerintahan Parameswara. Melaka mempunyai banyak kelebihan untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan kerajaan. Ini kerana Melaka terlindung daripada angin monsun. Perairan Selat Melaka terlindung daripada tiupan angin monsun yang membolehkan kapal-kapal berlayar dengan selamat. Selain itu, Melaka juga berada dalam kedudukan yang strategik. Melaka berada pada kedudukan yang strategik di antara jalan Laut Timur dan Barat. Kedudukan yang strategik ini menarik minat para pedagang untuk singgah berdagang. Dan akhir sekali, Melaka juga mempunyai pemerintah yang bijaksana. Pemerintah Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan pentadbiran yang cekap dan terbuka. Keterbukaan ini juga telah menarik minat kerajaan asing untuk menjalinkan hubungan diplomatik dengan Melaka. Kita imbas sekali lagi apa yang telah kita pelajari dalam topik ini. Pertama, kamu telah mempelajari tentang siapakah pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka diasaskan oleh Parameswara yang berasal dari Palembang. Seterusnya, kita juga telah belajar dan mengetahui tentang pengembaraan Parameswara membina kerajaan. Baginda dan pengikutnya telah mengembara bermula dari Palembang, kemudian ke Temasek, Muar dan Sening Ujung sebelum tiba di Melaka. Kita juga telah mempelajari dan tahu tentang peristiwa pembukaan Melaka, di mana baginda telah membuka Melaka selepas melihat peristiwa pelanduk putih menendang anjing perburuan. Dan kita juga akhir telah belajar tentang asal-usul nama Melaka daripada pelbagai sumber.
Antara sumber-sumber yang menyebut asal-usul nama Melaka ialah dari sumber tempatan India, Arab dan Barat. Cikgu rasa cukup setakat ini dulu yang kita pelajari. Pada unit akan datang, kita akan mempelajari pula tentang peranan Bendahara Tun Perak sebagai tokoh yang memajukan Kesultanan Melayu Melaka sehingga menjadi sebuah empayar yang kuat. Cikgu rasa cukup setakat ini dulu. Kenali diri kita dengan belajar sejarah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.